Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih rakan media yang hadir. Terima kasih Saudara Niza, Exco Kajian Negeri Pahang, Datuk Nur Azmi, Ketua Sesial Kementerian Ekonomi. Ini adalah sesi pertama libat urus sebagai sebahagian daripada persediaan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Kita nak pastikan bukan sahaja perancangan itu berlaku di peringkat atas, tapi juga kita mendengar bukan sahaja daripada kerajaan negeri dan jabatan-jabatan di peringkat negeri, juga kepada orang ramai dan industri. Dan perkara ini akan diteruskan di kesemua 13 negeri yang berbaki. Jadi jadual saya dengan Datuk Nur Azmi memang lepas ni kami pusing satu Malaysia, kerana kita faham bahawa cabaran ekonomi itu lebih meluas. Kita sudah berada di satu tahap yang mana kita kena pastikan perancangan itu mengambil kira juga cabaran pelaksanaan, dan cabaran pelaksanaan itu lebih baik juga kita dengar terus daripada pemegang-pemegang taruh. Jadi alhamdulillah sesi pertama tadi disertai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Pahang dengan keseluruhan kepimpinan Negeri Pahang. Jadi kami mendengar sendiri keutamaan, masalah dan sebagainya. Dan sesi kedua melibatkan orang ramai, dan saya tengok penyertaan yang paling aktif itu adalah daripada wakil-wakil industri, dan di satu permulaan yang baik supaya persediaan dan perencanaan dasar kerajaan itu tidak berlega di peringkat kami di Putrajaya semata-mata. Dan saya harap perkara yang ini disambut juga di negeri-negeri lain, supaya kita boleh mendapatkan maklum balas yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada YB Menteri Saudara Rafizi Ramli dan juga Datuk Nur Azmi, Datuk KSU. Bagi pihak bos saya, Menteri Besar Pahang, Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada YB Menteri dan juga Datuk KSU di atas sesi libat urus ini, di mana Kerajaan Negeri Pahang ataupun Negeri Pahang merupakan first stop lah, tempat pertama yang beliau kunjungi untuk mendengar sendiri pandangan daripada akar umbi daripada sektor kerajaan maupun sektor swasta, sektor awam. Dan bagi saya perjalanan sesi libat urus pada pagi ini berjalan dengan begitu baik, begitu lancar, dan YB Menteri telah menjawab begitu banyak soalan daripada pelbagai subjek ataupun topik dengan baik. Dan saya berharap YB Menteri akan membantu Pahang sebagai negeri terbesar di semenanjung Malaysia. Pada pendapat saya, selain daripada menjadi bread basket untuk negeri Malaysia, saya berpendapat Pahang sepatutnya menjadi satu negara yang boleh mengeksport hasil pertaniannya, selain daripada menjadi bread basket, iaitu menyediakan makanan untuk seluruh negara, tapi kita sepatutnya mensasarkan untuk mengeksport hasil kita kepada luar negara. Tapi langkah pertama adalah untuk menjadi penyedia makanan pada negara saya, dan saya berharap YB Menteri akan membantu kita ke arah itu, di mana kami juga ada berbincang di mana kerajaan Malaysia, kerajaan persekutuan boleh menyediakan infrastruktur untuk membantu smallholders kita mencapai skala yang lebih besar ataupun mencapai lonjakan produktiviti yang lebih baik dalam sektor pertanian. Kami juga berharap YB Menteri kita dapat membantu industri-industri dan juga pelabur yang ingin melabur ke dalam negeri Pahang dari segi dasar dan dari segi tumpuan
kementerian beliau. Sebagai contoh, tahun lepas saya sudah sebut dan Dewan Negeri, Kerajaan Negeri telah menerima pelaburan sebanyak 20.5 bilion ringgit, di mana 11 bilion ringgit adalah merupakan pelaburan daripada sumber asing dan 9.5 bilion ringgit merupakan pelaburan domestik. Tadi ada soalan daripada pihak swasta, mereka inginkan lebih insentif untuk pelabur domestik. Walaupun tidak ada insentif yang begitu padu ataupun begitu kuat, namun sektor domestik masih mencatat pelaburan yang begitu tinggi. Dan dengan bantuan YB Menteri kita, insya-Allah kita akan mencari satu kaedah untuk merancakkan lagi pelaburan domestik dalam negeri Pahang. Dan Kerajaan Negeri saya rasa berhasrat untuk menjadi penyumbang yang lebih besar dari segi GDP kepada negara. Tadi kita lihat senarai penyumbang keluaran kasar dalam negeri dalam carta yang telah dibentangkan oleh EPU sebentar tadi, dan Kerajaan Negeri berada dalam peringkat mid table. Jadi kami berhasrat untuk menjadi penyumbang yang lebih besar. Mudah-mudahan dengan penambahan pelaburan, dengan rancaknya sektor pertanian, dengan dengan bantuan EPU untuk selesaikan isu-isu bekalan air secara holistik di seluruh negara, maka kami akan mencapai hasrat dan matlamat ini di jangka masa yang panjang, in the long run, insya-Allah. Terima kasih. I can't remember on top of my head. Tadi Datuk Menteri Besar ada umumkan lah, but I really can't remember on top of my head lah berapa senarai itu in detail kan. I can't remember that one. Itu yang dibincangkan secara panjang sebenarnya. Sebelum hari ini pun, minggu lepas, saya dengan Datuk KSU memang kami telah pun duduk dengan ketua-ketua semua syarikat air di seluruh negara untuk mendengar sendiri, untuk melihat sendiri dari segi kemampanan kewangan, kerana ada isu-isu tertentu lah dari segi kekangan kewangan kan. Jadi mereka terpaksa berdepan dengan beberapa cabaran untuk memastikan soal ganti paip dan sebagainya kan. Jadi kedudukannya sekarang ialah Kementerian Ekonomi akan bekerjasama dengan Kementerian NRECC, kerana bidang kuasa air ni di bawah NRECC, tapi perancangan infrastruktur itu di bawah Kementerian Ekonomi kan. Kita akan bekerjasama untuk mencari jalan menyelesaikan masalah-masalah syarikat operator air yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan negeri ini secara bersepadu dan menyeluruh. Jadi kalau tengok kepada penambahbaikan industri air, tahun 2006 dengan Akta Baru telah diputuskan bahawa Kerajaan Persekutuan membiayai loji-loji dan fasiliti kemudahan air, penapisan air dan sebagainya. Kerajaan negeri bertanggungjawab dari segi perkhidmatan. Itu kedudukan sekarang, tapi selepas lebih kurang, ialah ni dah nak masuk lebih kurang 15-20 tahun, dia ada isu-isu lain lah, kerana kerajaan negeri yang menguruskan perkhidmatan itu berhadapan dengan ialah kekangan dan sebagainya, cerita paip lama dan sebagainya. Sebab itu ia perlukan penyelesaian menyeluruh, dan itu selari dengan hasrat Perdana Menteri untuk melihat Kelantan, melihat Sabah. Dan memang sebenarnya sebelum pengumuman itu dibuat pun memang peringkat kementerian kami memang sudah pun berjumpa dengan semua operator air termasuk Pahang semua, dan insya-Allah dalam masa yang sesuai
selepas kita melalui prosesnya, proses dengan pengawal selia, proses dengan kementerian, agensi terbabit, proses keputusan di peringkat kabinet dan sebagainya. Kementerian Ekonomi dengan NRCC akan membentangkan kepada Kerajaan Persekutuan pilihan-pilihan yang boleh diambil kira bersesuaian dengan kemampuan kewangan di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jadi maksudnya it's moving forward. Jadi saya berharap tadi harapan Datuk Menteri Besar tadi 2-3 kali dia kata kalau boleh kita selesai tahun 2026 lah cerita air semua ni. Kalau tahun 2025 lagi bagus. But I think that's also, saya nak kata 25 ke 26, 27 tu I don't know lah. I mean, saya engineer, saya kena tengok drawing semua dulu baru kita boleh tengok. But secara dasarnya itu akan jadi tumpuan. We do want to see that perkhidmatan air seluruh negara di semua negeri akan ditambah baik dalam tempoh 2-3 tahun akan datang, dan itu sudah tentu memerlukan peruntukan yang lebih, dan yang itulah yang menjadi ialah tugas saya dengan Datuk KSU untuk kita tengok balik macam mana supaya ada peruntukan yang mula ialah kita peruntukkan untuk soal menambah baik perkhidmatan air yang sekarang ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. So model macam mana itu kita akan bincang, but definitely we are moving supaya we work collectively secara menyeluruh dengan semua di semua negara. Let me see, sebab saya tak tahu, saya takut tiba-tiba bil dia sampai 50 bilion, pengsan saya kan. Jadi sebelum ini pendekatan dia, ini kerja engkau, ini kerja aku kan, so masing-masing pandai-pandai lah kan. So saya sebenarnya tak tahu, sebab masing-masing kerajaan negeri akan beritahu saya ada 15,000 kilometer pipe, yang itu kata saya ada 20,000 kilometer pipe kan. So I think we will go through that process dulu. Kita take stock keseluruhan, tengok apa yang perlu dibuat, apa yang nak kena ganti tu pun kita pun kena tengok secara menyeluruh, dan kita kena tengok kemampuan kerajaan, bentuk-bentuk model kewangan yang kita boleh pakai. Then I think we are in a better position untuk melihat dari segi pelaksanaan tahun bila lah. Lagipun memang kami kena bawa ke Jemaah Menteri dulu untuk dapat kelulusan kan, but itu yang sedang diusahakan. InsyaAllah kita bagi maklum balas dari masa ke semasa lah. Dan saya ingat penambahbaikan perkhidmatan air ini akan menjadi teras utama, salah satu teras di dalam 2 tahun terakhir dalam RMK 12, dan dia akan berpanjangan di dalam RMK 13. Dia akan jadi tumpuan utama for the next, because I don't think we will be able to settle everything in this 1 or 2 years. Dia ada berapa ratus ribu kilometer pipe di seluruh negara ni kan. Jadi itu tak campur dengan loji air lagi semua kan. So I think the investment tu is humongous, to be frank kan. Jadi it's something that will take beyond 5 or 6 years, because we have to phase it out and we have to see the overall planning and phasing. So the focus will begin in this remaining 2 years of the RMK 12, but it will definitely spill over in RMK 13. So I would imagine the upgrades of water service in Malaysia will be a main focus from 2024 onwards all the way to 13 Malaysian Plan. Well, we will treat everyone equally kan. So sebab itu sebab itu is important sebenarnya untuk take stock, sebab kita nak tengok jugalah kan. Sebab Niza is here, obviously my difficulty dengan Datuk KSU, when we sit down semua akan kata dia orang paling teruk kan. So Pang kata we are the, so I'm trained sebagai Menteri Ekonomi to smile at everyone. That's a job requirement. I smile, saya angguk. But I think we'll collate semua, we map it out, dan daripada situ kita akan dapat tahu a bit gambaran keseluruhan siapa sebenarnya yang paling teruk, siapa
so that then I think we will be fair and equitable to everyone. So I think it's difficult lah kalau nak tanya yang mana dulu. Itu sebab tumpuan dia memang yang selama ini hogging the limelight memang Sabah dengan Kelantan lah. And I think that one tu memang sudah pun ada di dalam RMK yang sedia ada kan. Malah I think Kelantan ada dapat banyak peruntukan untuk air kan. Jadi sebab itu juga dia ada kebimbangan di negeri-negeri lain. Sebab negeri lain kata sebenarnya kami pun ada masalah air ni. Kan kita orang ada berpuluh ribu kilometer lagi yang kami nak selesaikan. Itu sebenarnya latar belakang kenapa Kementerian Ekonomi juga mengambil pendirian. Kita sementara kita tumpu kepada dua negeri yang memang selalu mendapat liputan masalah air, Kelantan dengan Sabah, tapi kita juga nak pastikan perancangan itu mengambil kira seluruh Malaysia. Dan dia bukan soal infrastruktur juga, dia juga soal kemampanan kedudukan kewangan syarikat-syarikat air yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan negeri. Because we need to make sure they are financially sustainable juga. Jadi dia memang akan ambil sedikit masa lah for us. Give us the space and time to develop, to tengok. But the good thing is, yalah, it's one of the focus. Jadi kita tak akan jadi macam sebelum ini. Yang ini kerja kau, ini kerja aku, pandai-pandai lah. I don't think it's doable sekarang. Akhirnya, rakyat tak kisah yang ini kerajaan negeri punya ke ataupun kerajaan persekutuan punya, rakyat kira aku nak air. And I want the water, kan? I think that's the expectation. So kita tengoklah apa yang terbaik yang kita boleh buat to make sure that the model, the operational model semua tu is sustainable for the future. The next RMK, 13. I mean you are trying to put me on a spot. Tapi I think kalau we are looking at 7 years punya apa nama ni timeline, I think that's doable sebenarnya. So 50% lah, maksudnya 50%. Jadi kalau kita plan pun lah, kalau saya plan, saya duduk dengan engineer semua, kalau engineer beritahu saya lepas 7 tahun ni baru 20%, memang saya kata baik tak payah kan. I mean, so I think logically if we are looking until 2030, which is the end of the 13 Malaysian plan, I think we should strive so that at least we hit 50% punya progress mark. So I think that's reasonable, even though I haven't seen the details. Tapi logically, I think it's reasonable to expect that if we focus, by end of 2030 we should be able to resolve lah 50% of the pain points yang ada sekarang ni. Okay? Ada soalan lain tak? Ya. Okay, situasi dia begini rare earth ni kita tahu ada potensi yang cukup besar. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, dia juga boleh ada kesan yang negatif. Satu, kerana rare earth ni radioaktif kadang-kadang kan, jadi dia ada kebimbangan rakyat dan sebagainya. Jadi dia salah satu daripada industri yang perlu dikawal selia sebaik yang mungkin dari segi proses, SOP dan lain-lain kan. Buat masa sekarang, perkara itu masih lagi dalam pembangunan. Maksudnya SOP itu saya tahu sudah ada, tapi sama ada dia digunakan pakai sepenuhnya pun itu bergantung kepada negeri-negeri. Dan yang kita bimbang sekarang ialah kalau tidak dikawal selia dengan cepat dan tidak dirangkumkan dalam satu pembangunan yang bersifat nasional. You need to have a national outlook in the overall development of rare earth. Kalau kita tak berhati-hati, dia jadi pelumbungan haram. Dan benda ni memang dah berlaku. You and I know this kan. Di negeri-negeri tertentu memang ada pelumbungan haram. Jadi sebab itu ada keperluan yang mendesak. Cuma kita mengambil maklum, mengikut perlembagaan, urusan mineral ini adalah urusan negeri. Dan yang ini yang kami sedang bincangkan dan akan bangunkan mengenai hala 7.
sebenarnya macam mana kita nak pastikan bahawa pembangunan rare earth ini protects the national interest while it's giving the avenue for kerajaan negeri to make to balance the state interest with the national interest dan sebagainya. Ada beberapa pandangan dan this is ongoing lah, but we do have a lot of potentials in rare earth. Cuma we think that pandangan saya setakat ini ialah ia perlu dibangunkan dengan lebih strategik dan tidak dibiarkan secara tanpa satu pembangunan yang menyeluruh, dan itu memerlukan penyelarasan dan kerjasama dan persetujuan di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. So that's I think that's the way forward that we are looking at lah. Dia banyak sebenarnya, kami tak cukup makan sekarang ni. There are so many things to look at, dan bila berdepan dengan media akan tanya bila kan. It will take time, but I think it's important jugalah supaya rakyat pun sedia maklum that it's in the process. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lunch, jangan lupa lunch.